dengan agenda membawa politik baru, politik anti rasuah, politik menentang kleptokrasi dan juga politik yang menawarkan calon-calon muka baru. Itulah Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang, dan saya hari ini berpeluang menembual salah seorang calon yang ditawarkan oleh Pejuang untuk Pelaraya Negeri Johor di kalangan 42 calon kali ini, iaitu Dr. Zaini Abu Bakar. Terima kasih, Dok. Ya, Walaupun terima kasih, Tuan. bukan orang baru dalam politik Iskandar Puteri ini. Begitulah, Tuan. Saya nak ucapkan selamat petang dan salam sejahtera Ya. pada Tuan kita kerana sudi bertemu bual mengenai Don Kota Iskandar tadi. Ya. Dr. Zaini, Doktor bukan orang baru dalam arena politik Johor. Pernah menjadi ADUN ketika penggal 2013-2018 di bawah tiket UMNO Barisan Nasional, dan kali ini menawarkan diri sekali lagi untuk 2022. Mengapa Dok tampil ke depan untuk berada di bawah tiket Pejuang berbanding dahulunya bergelumang dengan Parti UMNO Barisan Nasional? Terima kasih pada saudara Nazri. Ini soalan Tuan Haji yang agak Soalan susah pertama juga dah panas ni. Soalan pertama dah cukup panas. Dia begini, Tuan. Saya memang betul menjadi ADUN N49 ketika itu dipanggil Nusa Jaya. Ya. Sekarang ni ditukar Kota Iskandar. Saya telah berkhidmat sebagai wakil rakyat daripada 2013 hingga 2018. Kemudian saya tidak terpilih sebagai calon, dan sebab saya seorang doktor, doktor swasta, jadi saya melibatkan diri dalam klinik swasta saya di dalam Gelam Patah juga. Dan saya kira macam saya nak bersara lah tu. Ya. Pasal jiwa kita kan sentiasa berminat untuk rajin bekerja. Jadi saya fokus kat klinik saya. Dan sakit saya kadang menanya juga, doktor bila nak masuk politik balik? Lepas tu tiba-tiba dalam dekat-dekat ni kata, doktor bila nak jadi calon? Tapi sebenarnya semasa saya berkhidmat di klinik swasta saya sendiri berjumpa sakit, kita orang politik memanglah darah politik. Jadi kita baca akhbar, tengok berita. Jadi saya tengok macam pergolakan tu begitu hangat, Tuan. Dari segi politik ketidakstabilan, ada lompat-lompat parti, ada yang kes rasuah, kleptokrasi, salah guna kuasa. Jadi saya tengok, saya kira ni macam ada ruang dan peluang dan kesempatan untuk saya masuk balik dan menawarkan diri sebagai wakil rakyat sekurang-kurang di tempat asal saya lah. Jadi kemungkinan selaku wakil rakyat Don Kota Iskandar pun sikit banyak saya dapat menabur bukti, menabur bakti, boleh juga menabur idea-idea, dan juga dapat menguatkan tadi prinsip Parti Pejuang ni tadi, iaitu kerajaan yang adil, kerajaan yang sama kepada semua kaum, juga kerajaan yang menolak 100% rasuah, salah guna kuasa dan kleptokrasi. Dan saya kira banyak lagi agenda yang ditawarkan oleh Parti Pejuang itu. Ya. Dr. Zaini, ramai beranggapan yelah doktor ni bekas wakil rakyat dah dapat manfaat semua ketika satu penggal di Johor. Tetapi mungkin kerana tidak dipilih pada 2018, sebab itu tukar parti dan ambil semula peranan untuk jadi calon pejuang 2022. Orang kata macam lompat sana lompat sini dan ni opportunis lah. Adakah doktor merasa demikian? Saya cerita bagi pihak saya pula. Ya. Saya telah keluar parti pada 2018. Saya buat surat, saya hantar surat tu sendiri dekat ibu pejabat PTWC. Ya. Saya letak jawatan, letak keluar parti. Jadi selama 3-4 tahun saya tak ada parti. Sebab kita doktor ni kadang kita buat sesuatu tu kita nilai sendiri. Ya.
Kita doktor ni dia tak ada tengah-tengah grade, dia ada A atau B. Jadi bila saya rasa cukup di saya ketika itu, dan saya rasa saya nak pilih untuk klinik untuk merawat pesakit, saya keluarkan tidak keluar pada ahli parti tersebut dan saya merawat pesakit. Tapi dalam masa 3 tahun, itulah saya tengok macam keadaan kita macam saya rasa saya kena bantulah gitu. Saya merasa terlibat diri walaupun kecil, tapi sekurang-kurang dapat membantu. Jadi tahun lepas, selepas 3 tahun 2021 ada rakan saya yang baik, dia yang mencadangkan saya, kata doktor, apa kiranya doktor masuk balik parti yang baru, mudah-mudahan doktor dapat bantu ni kepada masyarakat melalui parti yang ini. Dan saya pun malu pada rakan saya, kalau you betul-betul nak saya masuk, jumpa ketua negeri tadi. Rakan saya juga, Doktor yang berhormat Datuk Syarudin. Jadi dia pun alhamdulillah, dia pun sambut saya. Kata beritahu pada Dr. Zaini, sila berjumpa dan berbincang. Itu kes sejarah lah. Jadi sejarah. Jadi saya bukan lompat, bukan pengkhianat. Yep. Dia yang penting jangan mengkhianat bangsa, jangan khianat dengan negara, jangan khianat kepada agama, saya rasa. Dr. Zaini, apa peluang pejuang untuk pilihan raya kali ini? Itulah masa saya masuk Parti Pejuang tahun lepas. Saya pun bukanlah jawatan tinggi. Saya melibatkan diri sebab kita darah politik. Kita dipahamkan usahanya untuk pilihan raya PRU 15 yang dijangkakan tahun depan. Jadi itu yang parti baru, kita susun cara yang sederhana, yang terbaik mungkin. Tapi namun demikian, tiba-tiba keadaan yang tidak disangka-sangka, yang dipaksa, yang dipaksa dan terpaksa. Yang tiba-tiba keadaan tenang, ada MOU, yang dikatakan politik stabil dengan COVID, sampai kita pakai COVID ni dah 3 tahun ni dah lemas ni. Dah lemas ni. Jadi biar kita biar rakyat kesihatannya terjamin, politik stabil, jangan kacau dulu perlahan-lahan. Jadi bila keadaan ekonomi melonjak balik, dah mula budak anak-anak ke sekolah, ibu bapa mulai bekerja, boleh berjumpa isteri, anak yang berjauhan, boleh melawat ibu bapa. Jadi pelan-pelan dijangka 2023 barulah kita bermula pilihan raya secara sihat dan secara adil dan sebagainya. Tapi dia. Jadi keadaan sekarang ni dah terpaksa kita sebagai ahli parti telah diarahkan oleh pihak atasan, jadi nak tanda kita terpaksa berperang lah demi itu. Jadi dari sudut peluang pejuang berbanding parti-parti yang lebih lama seperti BN, pastinya lah Pakatan Harapan. Tapi pejuang muncul dengan tawaran yang amat besar juga ni, 42 calon. Jadi potensi untuk menang ni bagaimana? Saya kadang dengar juga ada komen-komen pakar analisa politik mengatakan parti pejuang ni dia tak pandang pun, kata kecil sebagainya. Ada yang kata tak menang langsung sebagainya, tapi parti nyamuk lah. Ada ramai saya dengar. Kata macam mana nak jadi ketua kerajaan, cawangan pun tak cukup. Saya berpandang sebaliknya. Sebab saya rasa rakyat negeri Johor ni dia bijak, dia rasional, dia bijak, dia pandai analisa dan dia pandai baca maklumat-maklumat ni. Saya rasa budak sekolah rendah pun tahu politik semasa. Anak-anak Johor ni. Bukan budak 18 tahun tahu, 12, 13 pun tahu. Jadi saya kira negeri Johor ni tadi jangan setiap parti kena menghormati parti lain tadi. Masing-masing lah. Masing-masing dan keadaan sekarang ni semua parti ada kelemahan dan kelebihan. Walaupun kami dikatakan parti kecil, tapi pengasas kami yang paling tertua, yang paling negarawan, dah umur 97.
memimpin negara 22 tahun, lepas tu tambah lagi berapa 2-3 tahun lagi. Jadi saya rasa walau jentera kecil tapi dia punya idea dan semangatnya tu memang tinggi. Kami untuk Tuan Nazri, Tuan Haji, kami satu berikrar tau. Kami 42 orang berikrar pada Tun M. Tak ada rasuah, tak ada apa. Tak ada lompat parti. Tak ada lompat parti. Yang kedua, kami menjalani ujian rasuah buster 2 kali. Satu melalui presiden kami, Datuk Seri Utama Mukris, ujian rasuah buster sendiri. Peri. Ya. 2 minggu lepas buat juga. Rasuah buster rasa hampir 100%. Parti-parti lain rasa saya tak buat. Jadi walaupun baru, lebih elok orang baru, bersih, tersusun, clear daripada orang lama, putalam. Jadi tuan, jadi boleh bezakan pada lah. saya kena ni, kena berlaku bezakan. adil. Jadi saya berharap rakyat Johor kena tu. Kena bijak, analisa, kena pandang jauh. Dalam 5 tahun ni, rakyat Johor nak bersama dengan siapa? Nak orang lurus, orang anti rasuah, orang yang tidak gila kuasa, atau orang putalam? Dr. Zaini, adakah Dr. Zaini rasakan ada kelebihan berada di Kota Iskandar N49 ini berbanding calon-calon lain? 5 penjuru ni. Itulah kita sebagai calon, kita hormat masing-masing. Setiap calon ni ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Saya pengalaman 5 tahun lah di sini, 2013 hingga 2012. Mungkin Tuan Haji pun tak kenal saya sebab saya doktor. Kita doktor ni kita jarang tak suka ke depan-depan. Kita buat kerja untuk rakyat yang diamanahkan. Sebab tu saya 5 tahun tu sentiasa di sini. Jadi kalau 5 tahun di Kota Iskandar ni, kebanyakan tempat saya pergi. Orang kenal lah. InsyaAllah orang kenal lah. InsyaAllah. Tapi taklah cover sebab penduduk dia hampir 1/2 juta. 100,000 juga. Pengundi dia 116,000. Jangan main tu. Kalau penduduknya hampir setengah juta. Bayangkan. Kawasannya 300 km square. Hampir 20 meter kali 20 meter tau. Kalau nak jalan kaki tak sempat. Naik basikal tak boleh. Jadi memang cukup luas. Jadi satu pengalaman yang ada. Yang kedua, klinik saya pun di sini. Orang tua saya pun di sini. Saya anak jati Johor, orang Johor. Jadi tapi kita kena hormat dengan calon-calon lain lah itu. Calon-calon lain tu pun bukan orang lain juga. Rakan-rakan juga sama. Kalau jumpa semua berpeluk lagi tuan. Saya jumpa pengundi di Kota Iskandar ni. Saya tanya, siapa nak pilih ni? Itulah, semua ni kita kenal lah. Dr. Zaini kita kenal, Pak Pandak dia kenal, lepas tu Zulkifli pun dia kenal. Susah kali ni berbanding dulu-dulu ni. Okey, apa tawaran Dr. Zaini untuk Kota Iskandar kali ini? Ini nampaknya dah ada manifesto ni. Ya, baik Tuan Calon Haji. lain pun tak ada lagi ni. Itulah Tuan Haji, saya pun ada tim saya, rakan-rakan saya pun. Alhamdulillah rakan saya ada rakan-rakan. Sebab kita ni baru. Ya. Saja rakan untuk saja makluman. Ya. Pejuang daripada Pulau Pinang pun hari tuan. Tolong dekat hampir 2-3 minggu ni. Dah berkampung dah. Berkampung tuan. Tu saya nak di sini saya nak ucapkan terima kasih lah pada pejuang Pulau Pinang tuan. Dia hadir sebagai keluarga angkat untuk saya. Okey, yang kedua tuan, yang memang saya menyediakan, saya dan rakan-rakan menyediakan pasal kami kadang seperti yang tuan kata tadi, Kota Iskandar ini luas. Jadi kami sediakan sedikit manifesto dan fokus. Sebenarnya berapa ni memang lagi dulu pun saya memahami masalah ni. Cuma saya lihat masih belum selesai. Sebab tu saya menawarkan diri untuk meneruskan lagi masalah-masalah yang masih tertangguh lah saya kira. Itu yang saya dan rakan-rakan dapat idea. Dia kata, Doktor, why not kita buatkan simple manifesto dan fokus. Sekurang-kurang masyarakat pengundi dapat tahulah apa hala tuju doktor nak buat jika terpilih tuan. Ya.
Saya ambil satu contoh, fokus Dr. Zaini di Kota Iskandar ini, iaitu nombor 3 tu, memastikan perumahan mampu milik mencukupi Kota Iskandar. Ini soalan evergreen. Isu evergreen seluruh negeri Johor, terutama di kawasan Johor Bahru, apatah lagi di kawasan di Kota Iskandar ini. Kalau Betul dipilih sekali lagi, macam mana ni nak selesaikan isu rumah mampu milik ni? Ada yang Ini duduk rumah soalan ni, bangsa, soalannya betul kan? ada duduk Saya setuju tuan. setinggan. Kalau di Sungai Melayu tu rumah kampung kan? Ya tuan. Yang bergelandangan pun ramai. Macam mana dok? Ini soalannya mudah tuan, tapi jawapan susah. Ya. Soalan dia mudah. Ya, apa pemikiran luar kotak? Jawapan susah. Ha. Jika tuan baru sampai ni tadi, Ya. dekat roundabout Kota Iskandar yang Betul. pentadbiran kerajaan ni, tuan akan lihat ada taman tu nama Ishwari. ESTURI. Ishwari. Dia rumah teres tuan. Rumah teres. Betul. Ini teres tau. Ha. Paling murah 1.4 juta. Paling mahal 2 juta. Siapa nak Saya beli? rasa bukan Tuan Haji Nazri. Saya sendiri pun tak mampu ya tuan. Contohlah contoh. Di keliling kita ni. Ini sebelah je. Sebelah. Bayangkan. Itu bersebelahan kampung Sungai Melayu. Betul. Bila keluar dari Melayu, Nampak ada tu nampak Raffles Station kat situ. Paling murah 1.4 juta. Lepas tu ada 1.6 juta. Yang mahal 1.9 juta. Ya. Saya rasa orang Kangkar Pulai tak mampu. Orang Sungai Chor tak mampu. Saya rasa 90% tak mampu kan. Jadi okey. Jadi kesimpulan dia, Kesimpulan dia apa? itulah dia tanah tadi macam saya cakap, kita ada lebih kurang 300 km square. Ada banyak tanah lagi. Jadi ada juga, that's why kita pemaju-pemaju ni, kita itulah kalau boleh, dia sepatutnya syaratnya ada tuan. Setiap developer nak buat rumah, dia ada proportion buat kota rumah kota bilik murah. Tapi Mam cakap tuan, kadang-kadang dia kata buat yang mahal dulu nak dapat duit balik dulu. Tapi bila buat yang nak mahal, yang itu macam terlupa. Bila terlupa lama-lama, jadi kompleks. Supermarket. Jadi akhirnya, rumah bilik tak ada. Jadi kita kena mula cari tanah yang kosong, itu lagi susah tuan. Nak cari tanah kerajaan pun lagi susah. Jadi namun demikian itulah dia. Jadi kalau betul-betul kerajaan yang jujur, yang ikhlas dan berjiwa rakyat, sepatutnya tak berlaku tuan. Itu yang kadang saya cukup sedih tuan. Macam tuan cakap tadi, bangunan mencakar langit, dia punya hiburan bagus, dia punya sebelah ni panggil Hard Rock Cafe pun ada tuan. Betul. Legoland pun ada tuan. Hospital Gleneagle pun ada. Universiti luar negara pun ada. Tapi ada juga seberangan rakyat, macam tuan cakap, duduk rumah pun tak ada tuan. Mampu tengok je. Betul tuan. Dia bukan mau bilik, mampu tengok. Jadi namun demikian, ada yang tak kena lah ni kan. Yes tuan. Jadi polisi sebelum ni tak kena. Ya tuan. Jadi itu yang saya rasa kita bukan nak salahkan siapa lah tuan. Betul. Keadaan dan sebagainya. Yang penting kita start balik semula. Kita balik semula, kita analyse, kita buat kajian siapa yang perlu tak perlu. Tapi yang penting rakyat negeri Johor atau sana mesti ada rumah lah tuan. Ini untuk keluarga yang bahagia. Salah satu the basic needs. Betul. Selain pada keselamatan is shelter tuan. Dok. Itu hierarchy needs sendiri. Betul. Dok, ini isu yang bread and butter. Isu pekerjaan. Kita dah tutup sempadan ni nak masuk 3 tahun dah. Ratusan ribu rakyat Johor termasuk di Kota Iskandar ni berulang-alik ke Singapura. Bila tutup je sempadan, ada sebahagiannya memang tak balik-balik ke Singapura dah. Kerana kerja tak ada, tak boleh masuk kerana MCO dan sebagainya. Bagi untuk memulihkan ekonomi selepas ini, apa perancangan Tuan Dr. Zaini jika dipilih sebagai adun untuk anak muda ini? Ramai ni yang pertama kali dia mengundi ni. Undi 18, undi automatik, yang hilang kerja, siswazah kita masuk alam pekerjaan tak ada kerja, jadi rider Grab dan Food Panda saja. Doktor nak komen? Saya rasa tuan, kalau diizinkanlah, diizinkan saya terpilih tuan, border yang kat Singapura tu memang Kena agenda buka. utama. Memang kena buka. Kita nak tanah Singapura dengan Malaysia tu dia macam
dia panggil border business trading, memang itu tak boleh lah. Dan saya dipahamkan rakyat Johor ke Malaysia dekat 200 orang sangkut berada di Singapura tuan. 200,000. Lebih kurang 200. Saya ramai pesakit saya kawan, suami dia 2-3 tahun tak balik. Aduh. Cuma dia boleh ganti selamat sikit lah, ganti duit lah. Yalah, hantar bulan-bulan. Hantar bulan-bulan. Tapi mak ayah pakai video je. Ya, video call. Itu je. Kesian. Dekat 100-200 orang gitu. Dia nak balik, maaf lah, mungkin ada dari segi kekanan COVID tadi dan dia Kos. punya kos, dia punya Melampau juga. majikan semua. Ya, Ada, tak boleh. ada dia punya bayaran dia. Jadi seharusnya kerajaan negeri Johor Ya. itu variety. Sebab itu akan melonjakkan ekonomi kita. Kita nak tanda Negeri Timur Asal Johor ni, kita bersepadan dengan Singapura. Sebagai orang kita memang kerja Singapura. Masa saya di klinik, saya lihat ramai anak-anak muda, tak kira lah Malaysia atau Melayu, Cina, India, 4 pagi dah naik bas. Aduh. Balik 10 malam naik bas. Hari-hari Hari-hari, Ahad muda berehat. Peluang pekerjaan begitu. Dan begitu juga balik, orang Singapura tinggal di sini. Betul. Ada separuh, dia pun tak mampu juga. Ya, beli rumah jadi sini. it's a mutual lah, mutual benefit. Ya. Jadi nak melonjakkan ekonomi, Buka. itu one of the priorities. Itu top 5. Kalau saya top 5, top 3 tu. Jadi seharusnya kerajaan yang itu kena berbincang dengan Singapura. Both is a win-win situation. Ya. Dok, akhir sekali, Dok sebagai doktor perubatan, kita ni dalam masa pandemik, dikatakan nak beralih ke endemik. Jadi kos perubatan sekarang makin mahal. Ya, Penyakit-penyakit yang tak pernah ada sekarang dah ada. Jadi masyarakat ni perlu dilindungi. Golongan yang rentan, yang ataupun terdedah dengan penyakit-penyakit kritikal ini mudah akan masuk ke hospital, ke ICU dan sebagainya. Jadi apa perancangan Dok di Johor lah untuk memberi perlindungan maksimal kepada warga Johor dalam isu kesihatan awam? Itulah dalam fokus saya ni tadi, kita tulis ada kesihatan doktor on wheel tau. Pasal saya tuan, kadang saya doktor, saya buat klinik mobile juga, saya sekali selalu jumpa juga kampung. ya. Kadang tuan, contoh tuan, saya pergi satu tempat yang tuan cakap tadi lah, yang rumah berdekatan kan. Ya. Makcik-makcik, pakcik tadi, Imam, Bilal, saya buat medical check up. Dan 20-30 orang, umur mereka dalam 60 tau. 60 tahun gitu. Memang nampak dia agak sihat tak sihat. Cuma bila saya semak betul-betul, kadang satu sangkut dah tinggi, satu sangkut ucap manis. Dua-dua turun tidak. Jadi umur dia nak 70 tuan, 60 lebih. Dia berkata, okey, pada saya kalau dia jaga kesihatan 100 tahun pun boleh tuan. Boleh. Tapi kalau dia tak jaga, saya rasa maaf cakap. Jadi kadang ada orang kita ni tak kira bangsa, they thought 60, 70 enough. No. Tak boleh. Kalau negara baju 100 tahun bawa basikal boleh tuan. Sihat lagi Dok. Berniaga boleh. Bawa kereta boleh. Jadi itu yang kita kena tegaskan. Sebab tu kesihatan ni is holistic approach. Ya. Setiap doktor, setiap paramedical, saya doktor, kesihatan adalah investment yang murah, senang dilakukan, tapi menjamin kehidupan yang baik masa depan. Kalau tak jaga tuan, 50 tahun potong kaki kecil manis. Kita demam atau orang nak bersalin biasa masuk hospital 3,000. Tuan demam masuk swasta 3 hari 3,000 tuan. Tapi kalau tuan jaga 1 sen tak payah. Betul. Jadi sebab tu kalau program saya tadi, kalau ikut saya punya, saya pendekkan tuan, saya kawinkan dua, kota subuh dan kesihatan tadi. Contoh tuan, kota Iskandar kita ada ni, jalan dia luas tuan, jalan luas, jalan dia rata. Kadang pagi tu ramai orang berbasikal, tapi dulu ada pakar doktor jumpa saya ingat lagi 2017, dia kata, doktor YB tolong tengokkan kami basikal punya peminat ni, bawa jiran warga negara datang, doktor Korea ke mana, pagi-pagi 6.30 kena langgar. Alamak. Pemadu mabuk. Ini betul cerita benar. Jadi dia kata, Tak selamat lah. why not you tolong buat bicycle lane, jogging. Jadi maksud dia itu, saya berpandangan kota subuh ni tadi, kita subuh bangun, Hidup sihat. kesihatan, kerohanian, betul tuan. Ya.
kesihatan, ada jogging, ada berbasikal, ada riadah, mental health. Kita start di sini tuan. Hidup sihat. Jadi aman, tenteram, kesihatan, baru kita panggil keluarga yang bahagia, yang aman makmur. Jadi itu saya cadang mungkin, saya nak cadangkan 1 hari dalam seminggu. Di sini lain tuan, kerajaannya cuti Jumaat Sabtu. Betul. Selasa Sabtu, mungkin Sabtu tadi Ambil. no vehicle-nya day gitu mungkin. Jadi boleh riadah, bersantai, boleh berjogging. Jadi biar sihat gitu. Jadi lifestyle lah. Contoh tuan. Itu Okey. telah dilakukan negara maju tuan. Dr. Zaini. So banyak boleh dilakukan tuan. Betul. Dr. Zaini, apa pesanan doktor kepada orang-orang Horizon Hill, orang Taman Universiti, orang Kampung Sungai Melayu, orang Sungai Chou, orang Gelam Patah? Silakan. Jadi itulah tuan, saya pengundi kita cukup ramai tuan. 116,000 pengundi. Pengundi muda pun ramai. Daripada 18 hingga 40 dipahamkan 60% tuan. Bayangkan. Orang yang bekerja, yang beranak. Dan di Kota Iskandar ni Kota Iskandar ni mercu Kerajaan Negeri Johor. Tapi kawasannya luas. Ada profesor universiti, pelajar UTM pun ada. Ada Puteri Haba. Ada Kampung tradisi. pejabat kampung tradisi pun memang ada. Kampung orang asli ada. Kita ada cukup Macam-macam. spektrum ada. Ya. Yang miskin ada, yang kaya ada, Horizon Hill yang tuan cakap ada golf, ada T20 golf 6 star ada. Cukup luas. Jadi tuan-tuan kena bijak memilih wakil rakyat yang betul-betul bersama tuan tau. Bukan wakil rakyat yang mengarahkan tuan, bukan. Wakil rakyat yang bersama tuan-tuan tau. Yang memahami apa masalah tuan-tuan tadi. Jadi tuan memilih ni 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun sekali mengundilah cara yang bijak, cara yang rasional, tapi yang penting kena mengundi. Kena keluar. Kuasa mengundi adalah tuan-tuan. Tak ada orang boleh mempertikaikan mengundi. Tak ada orang pun boleh melarang tuan mengundi. Jadi tuan dengan rela hati mengundi, cari calon yang terbaik. Calon yang menjaminkan masa depan, calon yang bersama tuan-tuan tadi, yang memahami masalah tuan-tuan. Okey. Jadi ya tuan. Terima kasih. Tak cukup setengah jam ni dengan Dr. Zaini. Tak apa lain kali, tak apa tuan, lain kali insya-Allah. Dapat masa ketika berkempen ni tu pun dah bertuah dah. Terima kasih tuan. Terima kasih Dr. Zaini Abu Bakar, calon pejuang ataupun calon parti pejuang tanah air di DUN 49 Kota Iskandar, ibu kota pentadbiran negeri Johor. Jadi bagi anda mengenali Dr. Zaini, inilah mukanya, inilah wajahnya, bukan asing lagi di Kota Iskandar, dan turunlah beramai-ramai seperti mana Dr. Zaini katakan tadi pada 12 hari bulan. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar dan juga Dr. Zaini Terima kasih, tuan. untuk Johor Memilih. Muti. InsyaAllah kita jumpa lagi.